Kerajaan memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan mulai 18 Mac 2020 iaitu lusa hingga 31 Mac 2020 di seluruh negara. Perintah kawalan ini dibuat di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dan Akta Polis 1967. Pandemik COVID-19 juga dikenali sebagai pandemik coronavirus. Wabak coronavirus ialah pandemik penyakit coronavirus 2019 yang sedang berlaku secara global berpunca daripada coronavirus sindrom pernafasan akut teruk 2. Wabak ini pada mulanya dikesan pada pertengahan bulan Disember 2019 di Bandaraya Wuhan, Hubei, China, dan telah diiktiraf sebagai pandemik oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia pada 11 Mac 2020, sehingga lebih daripada kes telah disahkan dengan lebih daripada kematian disebabkan oleh COVID-19. Pada tarikh 20 Disember 2020, kematian yang disahkan bagi setiap sejuta penduduk COVID-19 ini berkemungkinan melalui kelawar atau tenggiling. Lokasinya ialah sedunia. Asal wabak seperti kita tahu di Wuhan dan China. Tarikh COVID-19 ni wujud ialah Disember 2019 sehinggalah kini. Pada bulan Jun 2021. Sejak kes virus yang disyaki di negeri tersebut, farmasi di negeri itu telah mula kehabisan topeng muka, penyembur pembasmi kuman, pembersih tangan, gel mandian dan produk lain. Beberapa kawasan lain juga menghadapi gangguan bekalan topeng muka. Berikutan kejadian ini, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna menyatakan bahawa kementerian itu memberi perhatian terhadap kekurangan bekalan topeng dan memberi amaran kepada peniaga untuk tidak menaikkan harga topeng muka sementara kekurangan bekalan. Jika tidak, mereka akan dikompang oleh kementerian. Sesetengah farmasi seperti Caring Pharmacy menasihati pelanggan untuk tidak membeli topeng muka dalam kuantiti yang banyak pada masa yang sama dengan mengambil kira keperluan pelanggan lain. Farmasi itu hanya menetapkan bahawa pelanggan hanya boleh membeli maksimum 1 kotak topeng pada satu masa. Kota Kinabalu, 24 Mac. Maritim Negeri Sabah hari ini menerima bantuan face mask dan hand sanitizer yang disumbangkan oleh Kerajaan Negeri Sabah. Penyerahan bantuan tersebut telah disampaikan oleh Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal kepada Pengarah Maritim Negeri Sabah, Laksmana Pertama M. Muhammad Rosli bin Abdullah. Bantuan yang sama turut disalurkan kepada semua agensi barisan hadapan yang bertugas sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP bagi menangani isu wabak COVID-19 di bawah Pusat Pentadbiran Negeri Sabah. Selain Maritim Malaysia, agensi Fertilizer yang turut menerima sumbangan tersebut adalah Polis Diraja Malaysia PDRM, Angkatan Tentera ATM, Eastern Sabah Security Command ESCOM, Jabatan Imigresen Malaysia JIM, Majlis Keselamatan Negara MKN, Rela dan Agensi Pertahanan Awam. Imam dan Bilal yang bertugas melaungkan azan setiap kali waktu solat dikehendaki mengunci pintu pagar dan pintu utama bagi mengelak ada jemaah masuk ke kawasan masjid atau surau. Ketua Pegawai Penguatkuasa Syariah Jabatan Hal Ehwal Agama Muhammad Adnan Abdullah berkata, tujuan azan dilaungkan ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP bermula 18 Mac lalu untuk memaklumkan sudah masa waktu solat, namun jemaah perlu menunaikannya di rumah masing-masing. Katanya, hasil pemantauan pada hari pertama dan hari kedua PKP mendapati masih ada jemaah terutama di kawasan masjid tidak mematuhi perintah dikeluarkan. Pelbagai alasan diberikan setiap kali ditanya anggota penguatkuasa termasuk mempertikaikan kenapa tidak boleh pergi ke rumah ibadah selain ada juga yang memberi jawatan
memberi jawapan kurang jelas akan arahan diberikan. Bagaimanapun, jemaah semakin sedar dan faham dengan perintah dikeluarkan apabila tidak lagi datang ke masjid atau surau selepas hari ketiga pelaksanaan PKP. Muhammad Adnan berkata, pihaknya turut mengeluarkan arahan kepada semua jawatankuasa masjid dan surau supaya melekatkan notis pemberitahuan memaklumkan tiada sebarang aktiviti dilakukan sepanjang tempoh PKP. Katanya, hasil pemantauan mendapati jawatankuasa masjid atau surau mematuhi arahan dikeluarkan dengan meletakkan notis pemberitahuan di tempat mudah dilihat jemaah, terutama di pintu masuk, dan papan kenyataan disediakan selain ada yang menampalnya di pintu pagar utama. Bagi melancarkan pemantauan ini, seramai 100 penguatkuasa ditugaskan memantau di lebih 450 buah masjid dan surau di negeri ini bagi memastikan tiada sebarang aktiviti dijalankan sepanjang tempoh PKP. Kerajaan sebelum ini mengumumkan semua aktiviti keagamaan di rumah ibadah di negara ini termasuk masjid dan surau ditangguhkan sementara sebagai langkah keselamatan dan mengelakkan jangkitan COVID-19. Tutup sempadan negeri daerah jika abai SOP. Kerajaan tidak menolak kemungkinan untuk memperketat semula prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB jika orang ramai gagal mematuhi SOP ditetapkan. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata ia termasuk menutup semula sempadan negeri dan daerah seperti dilaksanakan sebelum ini. Sebagai contoh, kelonggaran diberikan kepada rakyat Malaysia yang pulang dari luar negara untuk menjalani kuarantin di rumah sebelum ini. Pernah ditarik balik selepas segelintir mereka didapati gagal mematuhi SOP ditetapkan. Setakat ini belum ada keputusan, tapi kalau pelanggaran SOP terus berlaku, saya tidak tolak kemungkinan perkara itu berlaku, katanya pada sidang media. Beliau berkata demikian berikutan terdapat cadangan supaya kerajaan menilai SOP PKPB dan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPB yang dikatakan tidak banyak perbezaan. Ismail Sabri berkata, ketika ini ramai yang dilihat gagal mematuhi SOP penjarakan fizikal dengan memberi contoh beberapa lokasi yang tular di media sosial termasuk di Zoo Melaka dan Pulau Langkawi. Jika kes semakin meningkat dan Kementerian Kesihatan rasa kita perlu melihat semula SOP kita akan lihat semula. Mungkin kerana kegagalan ramai untuk mematuhi SOP. Jika kes tinggi kerana pembukaan sempadan dan rentas negeri ini, maka mungkin mereka akan menasihatkan untuk kembali kepada SOP asal, katanya. Semua sekolah dan IPTA di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia KPM akan ditutup. Sepanjang tempoh penutupan tersebut, pengajaran dan pembelajaran akan tetap diteruskan secara home-based learning mengikut kesesuaian guru dan murid. Pentadbir sekolah perlu memastikan guru serta murid melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di rumah. Di sepanjang tempoh ini juga, guru perlu kekal berada di stesen tempat bertugas masing-masing, katanya pada satu sidang media khas di Putrajaya hari ini. Bagi pelajar yang tinggal di asrama pula, Muhammad Razi berkata ibu bapa atau penjaga perlu mengambil mereka untuk dibawa pulang ke rumah masing-masing. Walau bagaimanapun, jelasnya lagi pelajar boleh terus kekal berada di asrama sementara menunggu ibu bapa atau penjaga mereka. Sepanjang tempoh tersebut, murid akan berada di bawah pengawasan warden asrama. Keperluan makan dan minum murid sepanjang tempoh tersebut akan disediakan oleh pihak sekolah, katanya lagi. Dalam pada itu, ia berkata lagi, tarikh pembukaan semula sekolah masih mengikut takwim panggal dan cuti persekolahan tahun 2021. Bagi peperiksaan pula, bagi membantu calon-calon peperiksaan awam membuat persediaan secukupnya sebelum menduduki peperiksaan, KPM memutuskan mereka akan menyambung persekolahan secara bersemuka di sekolah masing-masing. KPM berharap
Ruang yang ada ini akan dapat memberi manfaat kepada calon yang terkesan dengan penutupan sekolah. Sementara itu, bagi sekolah yang tidak berdaftar dengan KPM, pihak pentadbiran disarankan turut mengikut ketetapan. Masa operasi bagi stesen minyak, restoran, pasar awam dan perniagaan pasaraya, kedai runcit dan kedai serbaneka bakery. Sepanjang pelanjutan tempoh Perintah Kawalan Pergerakan bermula dari 18 Mac 2020 hingga 14 April 2020. Berdasarkan Perintah Kawalan Pergerakan seperti yang telah ditetapkan oleh kerajaan berkuat kuasa, ialah stesen minyak akan dibuka pada 6 pagi sehingga 2 petang. Bagi pasar awam, ia akan dibuka pada 6 pagi hingga 2 petang. Bagi restoran pula, ia akan buka pada 6 pagi hingga 5 petang. Bagi perniagaan pasaraya, kedai runcit dan kedai serbaneka bakery daripada 7 pagi sehingga 5 petang.